Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa usalli wa usallim ala habibina al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa usalli wa usallim ala habibina al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali saya mohon maaf atas masalah teknikal yang berlaku. Mudah-mudahan apa yang kita rancangkan ini dapat kita teruskan. Pada malam ini insya-Allah saya diminta untuk membacakan mukadimah kitab Riyadhus Salihin. Kitab Riyadhus Salihin ini merupakan kitab yang masyhur, dikarang oleh Abu Zakaria Yahya bin Sharf yang lebih dikenali sebagai Imam An-Nawawi, seorang faqih dan juga muhaddis dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau dilahirkan pada tahun 631 Hijrah dan meninggal pada tahun 676 Hijrah. Baik, mengenai Imam An-Nawawi atau gelarannya Muhyiddin, Abu Zakaria Yahya bin Sharf, kita boleh lihat kenai dengan biodata beliau ni dalam kita boleh cari dalam internet banyak. Saya kalau nak bacakan biodata beliau ni mungkin mengambil masa yang agak panjang. Jadi saya terus pergi kepada mukadimah kitab Riyadhus Salihin. Sebelum tu, kitab ini dinamakan Riyadhus Salihin. Riyad adalah jamak kepada kata jamak atau plural kepada raudah. Raudah makna taman. Dan Riyad ni makna taman-taman. As-Salihin iaitu orang-orang yang soleh. Jadi digambarkan melalui tajuk kitab ini apa yang akan kita baca umpama macam kita masuk ke dalam taman. Taman-taman orang-orang yang soleh yang padanya ada ikhlas. Orang-orang yang soleh itu dihiasi peribadi mereka dengan takwa, dengan sabar, dengan sifat-sifat yang terpuji. Dan kitab ini merupakan himpunan hadis-hadis Nabi SAW. Setiap bab akan dimulakan dengan ayat-ayat Al-Quran, mengikut tajuk. Kemudian Imam An-Nawawi dia akan bawakan hadis-hadis berkaitan tajuk tersebut. Dikatakan bahawa Imam An-Nawawi mempelajari 12 jalsah atau 12 pengajian dalam satu hari, mempelajari bidang hadis, bidang fiqh dan sebagainya. Dan beliau sangat mengambil berat keadaan orang ramai yang mungkin tidak dapat mendalami ilmu agama atau ilmu-ilmu hadis seperti mana beliau. Tak ramai orang yang mampu untuk mempelajari kitab yang besar seperti Sahih Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, Abu Daud dan lain-lain.
Jadi beliau menghimpunkan daripada hadis-hadis kita hadis yang besar ni, hadis-hadis terpilih yang sangat bermanfaat untuk mendidik jiwa orang-orang yang beriman untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini terhasillah kitab Riyadhus Salihin, ataupun taman-taman orang-orang soleh. Jadi saya nak terus baca mukadimah kitab ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu rabbi yassir wa a'in. Khutbatul kitab. Baik, pengarang kitab mengatakan bahawa tidak ada daya upayaku, tidak ada taufik, ya, bagiku melainkan dengan izin Allah. Kepadanya lah aku bertawakal, wahai Tuhanku, mudahkanlah aku dan berikan pertolongan. Baik. Kita mula baca mukadimah kitab ni. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan liulil qulubi wal absar, wa tabsiratan lidawil albabi wal i'tibar, alladhi ayqaza min khalqihi man istafahu fazahadahum fi hadhihi ad-dar wa shaghalahum bimuraqabatihi wa idamatil afkar wa mulazamatil itti'az wal iddikar wa wafaqahum lidu'ubi fi ta'atih wa ta'ahubi liddaril qarar wal hadari mimma yuskhituhu wa yujibu darul bawar wal muhafazati ala dhalika ma'a taghayyuril ahwali wal atwar. Ahmaduhu ablagha hamdin wa adhkahu wa ashmalahu wa anmah. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa, yang Maha Mulia lagi pengampun dosa, Maha Pengampun, yang menjadikan silih bergantinya malam dengan siang sebagai tazkirah atau peringatan bagi orang-orang yang memiliki akal dan fikiran. Jadi Imam An-Nawawi dia memuji Allah Ta'ala. Kemudian dia kata Allah Ta'ala ni jadikan siang dan malam sebagai tanda kebesaran dia, sebagai suatu peringatan bagi orang yang ada akal. Ya? Orang yang ada akal. Dia menyedarkan orang-orang yang telah dipilihnya sehingga mereka bersikap zuhud dalam kehidupan dunia ini. Ya? Allah Ta'ala, dia menyedarkan manusia ni sebahagiannya lalai, sebahagian manusia ni yang sedar dan hidup beragama, mana itu orang yang Allah Ta'ala pilih. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan tersebut. Golongan yang mana bila mana ramai manusia lalai dengan kehidupan dunia, ada segolongan ni Allah Ta'ala sedarkan dia. Disebutkan perkataan ayqazahu, ya. Allazi ayqaza min khalqihi man istafah. Di kalangan manusia yang ramai ni ada orang-orang yang Allah pilih, Allah sedarkan mereka. Ya. Sehingga mereka bersikap zuhud dalam kehidupan dunia ini. Bersikap zuhud. Nanti kita akan masuk bab zuhud, kita akan terangkan lebih lanjut lagi. Maknanya orang yang zuhud adalah orang yang tidak terpengaruh dengan kehidupan dunia. Dia bukan makna zuhud ni meninggalkan terus perkara keduniaan, bukan. Ya. Orang zuhud masih lagi makan, minum, berpakaian. Cumanya dunia tak masuk dalam hati dia. Okey. Mana-mana manusia yang Allah Ta'ala sedarkan dia, ya, daripada kehidupan dunia ini, dia akan bersikap zuhud dan menyibukkan diri mereka dengan muraqabah kepada Allah. Muraqabah maksudnya, ya, sentiasa merasakan pengawasan Allah Ta'ala. Ya, ada di kalangan manusia, dia hidup seolah-olah jauh daripada Allah Ta'ala. Dia rasa macam Allah Ta'ala tidak perhatikan dia. Orang yang ada muraqabah, dia merasakan Allah Ta'ala sentiasa memerhatikan gerak-gerinya. Maka itu dia akan berwaspada dalam kehidupan dunia. Dan melestarikan, ya, memurnikan renungan, zikir dan mengambil pengajaran. Ya.
Manusia yang Allah sedarkan dia, dan dia tidak akan lalai. Dia akan sentiasa mengambil pengajaran. Dia yang telah membimbing mereka untuk sentiasa taat, bersiap sedia menghadapi kehidupan abadi. Okey, manusia yang Allah Ta'ala pilih tadi, Allah Ta'ala yang jadikan mereka, bimbing mereka, didik mereka untuk menjadi hamba yang taat. Ya, dan membuat persiapan untuk kehidupan akhirat. Itu maksudnya. Berwaspada terhadap segala apa yang mendatangkan murkanya dan apa yang boleh mengheretkan mereka ke dalam api neraka. Jadi kalau Allah Ta'ala jadikan kita ni sebagai manusia yang kita panggil apa? Sentiasa menjaga tindak tanduk kita. Nak buat apa? Fikir. Yang aku buat ni Allah Ta'ala suka atau tak? Ya? Allah redha atau tidak? Lima yuhibbuhu wa yardahu. Ataupun perkara yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti disebutkan tadi. Adakah apa yang kita buat ini, apa yang kita lakukan dalam kehidupan ni mendatangkan kemurkaan Allah? Kalau kita ada berfikir begitu, mana kita termasuk dalam golongan yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ini. Ya, manusia yang Allah jaga, pelihara dia, dia akan perhatikan apa yang dia buat, apa yang dia lakukan, gerak-geri dia, supaya jangan mendatangkan kemurkaan Allah, apatah lagi perkara-perkara yang boleh mengheretnya masuk ke dalam api neraka. Serta tetap beristiqamah sekalipun berubah keadaan dan situasi yang berganti arah. Jadi pengarang kitab nak gambarkan pada kita, tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana manusia ni dia boleh berubah. Ya, sesiapa pun. Ada kalanya kita taat. Kadang-kadang Allah Ta'ala jadikan kita ni hidup sederhana, kita jadi hamba yang taat. Ataupun Allah Ta'ala jadikan kita susah, kita jadi hamba yang sering mengharapkan Allah, sering meminta-minta kepada dia. Ada sebab kenapa Allah Ta'ala tak jadikan kita ni kaya. Ada sebab. Kalau Allah jadikan kita kaya, mungkin kita jadi manusia yang lalai. Mungkin kita jadi manusia yang terpengaruh dengan kehidupan dunia sehingga kita lupa akhirat. Ada orang yang Allah Ta'ala jadikan dia kaya, dia masih lagi taat. Dia masih lagi boleh istiqamah melakukan amal-amal yang soleh. Jadi kadang-kadang melalui pengalaman pengarang kitab ni dia tahu ada manusia yang Allah jadikan dia taat, Allah Ta'ala jadikan dia istiqamah melakukan amalan walau apa pun keadaan dia. Ada harta, tak ada harta, ibadahnya tetap sama. Ada manusia yang bila diberi kesenangan, dia jadi kufur. Ada manusia yang bila dia senang, dia memuji Allah Ta'ala. Dan ada ketika bila mana diuji dengan kesengsaraan, dia mula beralih arah ataupun dia berubah sikap. Jadi hamba-hamba yang disebutkan dalam mukadimah ini, iaitu hamba-hamba Allah yang tetap melakukan ketaatan walaupun dalam apa keadaan. Susah atau senang, kaya atau miskin, dia tetap menjadi hamba yang taat. Kemudian pengarang kitab menyambung lagi. Ahmaduhu ablagha hamdin wa azkahu. Aku memuji Allah dengan pujian yang paling tinggi, lagi paling suci, dan yang paling luas lagi berkesinambungan, berterusan. Kemudian dia kata asyhadu alla ilaha illallah al-barrul karim ar-raufur rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh al-hadi ila siratim mustaqim wa da'i ila dinin qawim salawatullahi alaihi wa salamuhu alaihi ala sairil nabiyyin wa ala kulli wasairi salihin. Amma ba'd. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Tuhan yang hak tidak ada melainkan Allah, yang maha baik dan mulia, yang maha pengasih dan penyayang.
Dan aku bersaksi bahawa penghulu kita iaitu Nabi Muhammad SAW adalah hambanya dan pesuruhnya, kesayangannya, kekasihnya. Orang yang menunjukkan jalan yang lurus dan penyeru kepada agama yang hanif. Ataupun dinul qawim, maknanya agama yang teguh. Semoga selawat dan salamnya sentiasa tercurah kepadanya dan kepada seluruh para nabi, kepada keluarganya dan semua orang-orang yang saleh. Amma ba'd. Baik. Selepas tahmid, memuji Allah Ta'ala, apa yang nak disampaikan oleh pengarang adalah lepas tu, amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu, ya, faqad qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Wa hadha tasrihun bi annahum khuliqu lil ibadah fa haqqa alaihim al-i'tina' bima khuliqu lah wal i'radu an khududh ad-dunya waz zihadah fa innaha darun nafad la mahallu ikhlad wa markabu uburin la manzilu huburin wa mashra'u infisam la mutinu dawam. ولهذا كان الأيقاظ من أهلها هم العباد هم العباد وأعقل الناس فيها هم الزهاد. قال الله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها إلى آخر هذه الآية. Okay. Pengarang kitab ni dia bawakan beberapa ayat Quran. Pertama dia bacakan ayat daripada surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ayat 56 dan ayat 57. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dan aku tidaklah menjadikan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, nun wiqayah, illa liya'buduni. Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat ini bahawa dia tidak menjadikan jin dan manusia. Kenapa disebut jin dulu, baru disebut manusia? Pertama, jin dengan manusia ni kedua-duanya adalah ahlu taklif, golongan yang dibebankan hukum hakam syarak. Sebagaimana manusia diwajibkan solat, begitu juga jin. Tapi disebut wa ma khalaqtul jinna wal ins, sebahagian para ulama menyatakan kerana jin ini jumlah mereka lebih ramai daripada manusia. Jadi didahulukan jin, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Macam mana Allah Ta'ala juga dalam banyak ayat Quran, Allah Ta'ala mendahulukan menyebut langit, as-samawati wal ard. Sebab langit tu dia tinggi dan luas berbanding bumi. Jadi Allah Ta'ala sebutkan jin dan manusia, aku tak jadikan mereka itu melainkan supaya mereka menyembahku. Okay? Berdasarkan ayat ini, nyatalah kepada kita bahawa Allah Ta'ala jadikan kita di atas muka bumi ni, kita hidup, dihantar ke dunia ni, tak ada tujuan lain, tujuan ibadah. Bila kita tak tahu tujuan hidup kita yang sebenarlah, maka manusia tu dia menyeleweng daripada tujuan asal dia dijadikan. Kemudian pada ayat 57 Allah kata, aku tidak inginkan rezeki sedikit pun daripada mereka dan aku tidak kehendaki mereka memberi aku makan. Dengan mafhum mukhalafah di sini bahawa yang bagi makan kita ialah Allah, bukan Allah. Bukan Allah nak kita bagi dia makan. Dia yang bagi kita makan. Dia tak ingin pun kita bagi dia makan. Jadi bersalahanlah dengan amalan orang-orang yang sesat. Kalau kita tengok amalan agama-agama yang salah itu, mereka ingat Tuhan ni perlu dijamu makan. Sebab itu bila mereka menyembah, kita panggil dewa-dewa ataupun
Tuhan-Tuhan yang palsu dia bagi makan. Macam orang jahiliah di Mekah pun, mereka meletakkan daging-daging korban dekat depan berhala. Sedangkan patung-patung tu tak makan pun daging tu. Okey. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang sebenar, Ilahul Haq, dia tak minta kita bagi dia makan. Bahkan dia yang bagi kita makan. Dialah Tuhan yang beri kita makan. Maka selayaknya lah memang kita ni hanya menyembah dia semata-mata. Baik, itu surah Az-Zariyat. Ini adalah peringatan bahawa mereka diciptakan hanya untuk beribadah kepadanya. Sudah semestinya mereka mengambil berat tujuan mereka diciptakan dan berpaling dari isi dunia dengan bersikap zuhud terhadapnya. Jadi Imam An-Nawawi ni terkenal. Dia bukan saja bercakap begini tapi memang diriwayatkan kehidupan dia pun memang seorang yang zuhud. Imam An-Nawawi sangat zuhud. Dikatakan dia hanya makan roti-roti kering saja. Dia tak berapa fikirkan sangat tentang pakaian yang hebat-hebat, makannya sedap-sedap. Kehidupannya hanya berbakti kepada agama Allah Ta'ala, mempelajari ilmu hadis, mengarang kitab. Diceritakan bahawa Imam An-Nawawi ni tidak pernah berkahwin. Ada pendapat atau riwayat yang kata Imam Nawawi pernah berkahwin. Tetapi dia merasakan perkahwinan itu menghalangnya daripada mengarang, berkhidmat, mengarang kitab. Macam orang berkahwin, makna ada isteri, pada waktu malam dia melayan isterinya. Jadi Imam Nawawi dikatakan selepas dia berkahwin, dia merasakan perkahwinan dia menghabiskan masa dengan isterinya, maka dia ceraikan isterinya. Ada pandangan yang mengatakan bahawa memang Imam An-Nawawi ni memang tak kahwin langsung. Dan dia meninggal dalam usia yang muda, dalam 40 lebih. Jadi beliau mengatakan begini kerana beliau sendiri mengamalkan kehidupan yang zuhud. Kehidupan yang zuhud. Dia tak makan makanan-makanan yang dijual di kota Damsyik. Apa yang saya pelajari daripada guru-guru saya, mereka meriwayatkan, menceritakan bahawa Imam Nawawi ni dia makan makanan yang dibawa oleh ayahnya daripada kampung, daripada Nawa. Dia tinggal di Damsyik. Jadi kalau ayah dia datang daripada kampung bawa roti-roti yang kering. Roti-roti yang kering ni boleh tahan lama. Dia makan roti. Dia tak makan sebarangan. Orang yang sangat zuhud. Dikatakan juga dia tidak berjalan di pasar-pasar. Dia juga tidak mandi di hammam, rumah-rumah mandi awam. Kerana dianggap tempat-tempat macam tu tak sesuai untuk orang yang menjaga maruah. Ni antara benda-benda sifat Imam Nawawi lah yang terkenal. Okey, bersikap zuhud terhadap dunia. Dunia adalah kampung yang fana, negeri yang sementara, bukan tempat yang abadi. Jadi dunia ni kalau kita lihat hakikat yang sebenarnya, tempat yang kita akan tinggalkan, bukan tempat kita duduk lama kat sini. Jadi rugilah orang yang berpenat lelah dengan kehidupan dunia, sedangkan tempat yang dia nak tuju sebenarnya akhirat. Untuk menuju akhirat, amalan dia tak siapkan. Bekalan tak disiapkan. Tapi untuk dunia yang sementara ni, dia berlebih-lebihan. Sebab itu, kalau kita nak faham Imam Nawawi sebut ni lebih kurang macam ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan naik kapal terbang, daripada satu negara lah, ambil contoh duduk di Yaman ke, di Jordan ke, di Mesir ke, naik kapal terbang, transit di Dubai. Kita nak balik ke Malaysia, nak menuju ke KLIA. Jadi bila kita singgah sekejap dekat mana-mana airport, umpamanya macam Dubai, di Qatar, di Doha, di Dubai, kita singgah sekejap je, dalam berapa jam je, untuk ambil flight seterusnya pergi ke KLIA. Apakah dalam tempoh masa yang sekejap ni, sementara transit, kita nak buat rumah, nak beli perabot, adakah kita akan banyak habiskan masa kat situ, ataupun kita hanya ambil yang perlu saja? Rasa lapar, minum. Rasa lapar, makan. Rasa dahaga, minum, untuk meneruskan perjalanan. Jadi dunia ni ibarat tempat persinggahan, bukan tempat kita duduk lama-lama. Begitu maksud dia.
Dia macam tempat, macam jembatan untuk kita melintas, bukan tempat persinggahan yang sejati. Ia adalah jalan penghubung, bukan tempat tinggal yang hakiki. Oleh itu, orang-orang yang sedar dari kalangan para penghuninya adalah para hamba yang tekun beribadah. Jadi dikatakan orang yang sedar betapa dunia ini sementara, ya, kalau kita nak tengok tanda-tanda dia ialah orang yang tekun beribadah. Dia tahu dunia ni sementara, dia buat ibadat, dia tak habis masa. Ya, dia tidak membuang masa. Dia tidak berlebih-lebihan tentang dunia ni. Dan orang-orang yang paling berakal dalam dunia ini adalah orang-orang yang zuhud, yang mengutamakan akhirat mengatasi dunia. Ya. Firman Allah Ta'ala, ayat Quran yang kita baca tadi, surah Yunus ayat 24. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu adalah seperti air hujan yang kami turunkan daripada langit. Lalu tumbuhlah dengan suburnya kerana air itu tanam-tanaman bumi. Allah Ta'ala gambarkan, kalau kamu nak tahu kehidupan dunia ni macam mana, macam air hujan yang kami turunkan daripada langit. Kami curahkan air daripada langit, lalu tumbuhlah pokok-pokok tanaman di muka bumi. Di antaranya ada yang dimakan oleh manusia dan binatang ternakan. Bila turun hujan, bumi subur, tumbuh rumput umpamanya, datang binatang makan rumput. Manusia pun makan hasil daripada tanah, ya, daripada bumi, daripada pokok-pokok, buah-buahan dan sebagainya. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, nak ceritanya lepas turun hujan, bumi pun subur, tumbuh pokok, buah-buahan, bunga, ya, akhirnya bumi jadi cantik, sempurna keindahannya dan memakai pula perhiasannya, dan pemilik-pemiliknya mengira bahawa mereka pasti menguasainya. Umpama kita ni ada tanah, kita tengok tanah kita ni naik pokok buah-buahan, ya, tumbuh pokok bunga, rumput yang cantik hijau, sampai kita rasa inilah tempat yang aku nak duduk selama-lamanya, seakan-akan begitu, ya. Dia merasakan bahawa pokok-pokok yang ada ni, buah-buahan yang ada, ya, tumbuh-tumbuhan ni akan kekal. Kemudian Allah kata, ya, tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami di waktu malam dan siang. Lalu kami jadikan tanam-tanamannya itu laksana tanam-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh pokok tumbuh-tumbuhan kemarin sebelumnya. Allah Ta'ala kata, kalau orang tu dia yakin sangat dengan pokok-pokok, ya, taman yang dia ada tu, Allah Ta'ala berkuasa dalam tempoh satu malam. Malam orang tidur di rumah, didatangkan ribut, ya, esok pagi pergi tengok pokok kamu, tanam-tanaman kamu seperti sudah disabit, ya, habis, tidak ada kesan, seolah-olah sebelum itu tidak ada tanam-tanaman pun di situ. Jadi begitulah kehidupan dunia, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Duit kita banyak, kita kumpul duit banyak-banyak, ya, kita kumpul harta banyak-banyak, kita lalai, kita habis masa, ya, kita bersungguh-sungguh. Kita ingat duit ni akan kekal, tiba-tiba kita mati. Bila kita mati, tuan-tuan, perempuan, semua harta tu lenyap. Kalau tuan-tuan nak faham lebih senang lagi, pernah tak kita mimpi, ya, kita mimpi jadi orang kaya. Saya pernah mimpi jadi orang kaya. Dalam mimpi tu, banyak duit. Rumah besar. Sehingga dalam mimpi tu saya tahu, ini mimpi ni bukan betul ni. Kadang kita tahu. Kadang-kadang Allah jadikan mimpi tu kita sedar, ini bukan betul, ini mimpi ni, ya. Jadi kita pun rasa nanti bila aku terjaga mesti hilang semua ni. Kemudian terjaga waktu subuh, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang kita mimpikan sebelum tu, duit kita ada banyak, harta kita banyak, dia hilang macam tu je, dia lenyap. Mimpi kita bangun daripada tidur, mimpi tu lenyap. Kita tak boleh nak kembali ke mimpi yang sama. Kalau kita tidur pun, kalau kita cuba tidur pun, kita tak akan dapat mimpi yang sama. Bermakna, apa yang kita mimpikan masa kita kaya, kita mimpi tu kita kaya raya, duit harta banyak, dia hilang, lenyap. Benda tu bukan sesuatu yang hakiki, dia hilang. Macam itulah kehidupan dunia, tuan-tuan. Bila kita mati je, apa yang kita kumpul kat dunia ni, dia hilang. Dia tinggal untuk orang yang hidup lagi. Ya, kita dah mati, dah habis. Okey, kecualilah kalau harta benda yang kita ada tu kita gunakan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka akhirat kita dapat balik.
Macam tu. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang berfikir. Siapa yang berfikir ingat pada Allah, maka dia akan sedar semua ini. Baik. Kemudian pengarang kitab menyatakan, dia kata, wal ayatu fi hadzal ma'na kathirah. Ayat-ayat Quran yang dengan makna yang sama seperti dua ayat kita baca tadi, kata pengarang kitab ni banyak ayat. Kalau nak baca ayat Quran banyak. Memadailah dengan dua ayat tadi. Satu daripada surah Az-Zariyat dan satu lagi daripada surah Yunus. Kemudian pengarang kitab pun kata, dia bacakan satu syair. Inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana wa nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Cantik dia punya syair dia. Tengok Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang bijak. Maksudnya ada di kalangan manusia ni hamba-hamba Allah yang tak bijak. Okey. Allah ada banyak hamba dia, makhluk dia. Ada yang bijak, iaitu mereka yang menceraikan dunia, yang mentalakkan dunia dan takut kepada fitnah. Fitnah ni mana ujian. Maknanya dia tidak terpengaruh dengan dunia. Dia menceraikan dunia. Kerana takut kepada fitnah, iaitu ujian dunia. Mereka memerhatikan isi dunia tatkala mereka mengetahui bahawa dunia bukanlah tanah air bagi makhluk yang hidup. Maknanya manusia yang hatinya hidup, dia tentu sedar bahawa dunia ini bukanlah sebagai watana, bukan tempat tinggal, bukan tempat yang kekal, bukan tempat untuk kita hidup lama. Mereka menjadikannya sebagai samudra. Dunia ni ibarat macam lautan. Dan mereka menjadikan amal-amal soleh itu sebagai bahtera. Maksudnya, kalau kita ada di lautan yang luas, kita tak ada sampan, kita tak ada kapal, kita tak ada perahu, kita tak ada bahtera, kita akan tenggelam. Macam itulah dunia ni. Siapa yang tidak melakukan amal-amal soleh, dia akan tenggelam. Dia akan hanyut. Dia akan ditelan oleh dunia. Sebab tu orang jenis tak solat, orang yang tak ingat mati, dunia ni akan menenggelamkan dia. Dia asyik dengan kehidupan dunia sehingga dia tak tahu jalan untuk kembali. Jadi saya ingat saya baca terus yang terjemahan je. Baik, jika kewujudan dunia seperti apa yang telah saya kemukakan tadi, maknanya kalau pembaca semua sedar, dunia ni seperti digambarkan oleh Imam Nawawi tadi. Dunia ini sementara, dunia ini tak kekal, serta keadaan kita dan tujuan kita diciptakan. Tujuan kita diciptakan yang tadi ayat tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan hidup kita ibadah sebenarnya. Allah jadikan kita untuk tujuan ibadat kepada dia. Kalau kita sedar semua itu, seperti yang telah saya jelaskan, maka sudah semestinya bagi setiap mukallaf, orang-orang yang dibebankan dengan hukum syarak, mukallaf, aqil baligh sampai seruan Islam. Siapa-siapa yang mukallaf mestilah membawa dirinya ke jalan orang-orang pilihan dan meniti jalan orang-orang yang memiliki akal nurani dan fikiran. Bersiap sedia menghadapi apa yang telah saya sebutkan dan memperhatikan apa yang telah saya ingatkan. Jadi Imam Nawawi, tuan-tuan, dia nak ingatkan kita bahawa dunia ni sementara, dunia ni penuh dengan ujian. Jadi dia himpunkan hadis-hadis ini sebagai panduan kita. Macam mana kita nak menjadi orang-orang yang bijak, iaitu tak terpengaruh dengan dunia. Macam mana kita nak menjadi orang yang berakal, iaitu orang yang mempersiapkan bekalan untuk menghadapi kehidupan akhirat. Itu maksud dia. Cara yang paling benar dan jalan yang paling lurus adalah menghiasi diri dengan hadis-hadis yang sahih. Daripada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita nak selamat daripada kehidupan dunia ni, kita kena ikut panduan hadis-hadis Nabi SAW.
baginda itu penghulu orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang datang kemudian. Semoga selawat Allah dan salamnya sentiasa tercurah kepadanya dan kepada seluruh nabi-nabi. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan hendaklah kamu tolong-menolong dalam perkara kebajikan dan takwa. Surah Al-Maidah ayat 2. Jadi pengarang kitab ni menganggap usaha dia menghimpunkan hadis-hadis ni untuk kita baca, ya, dianggap sebagai tolong-menolong dalam perkara kebajikan dan takwa. Al-bir, ya, maksud dia ismul li jami'il khairat. Kita ni kena tolong-menolong untuk segala perkara-perkara yang baik. Jadi diringkaskan pada alal birri wa taqwa. Dia mengarang kitab ni tujuannya untuk bantu kita, untuk bantu umat Islam yang tak sempat nak belajar macam dia. Ya? Kalau tengok kehidupan Imam Nawawi ni memang cukup luar biasa. Jadi tak semua orang boleh melalui hidup macam dia. Tak semua orang mampu. Jadi dia ringkaskan, dia mudahkan, dikumpulkan hadis-hadis ni untuk kita baca dan kita jadikan renungan dan panduan kita. Ya, dianggap ini sebagai wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Dianggap sebagai melaksanakan perintah Allah, hendaklah kamu tolong-menolong dalam perkara kebajikan dan takwa. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, wallahu fi aunil abd ma kana al abdu fi auni akhihi. Dan Allah Ta'ala akan sentiasa, ya, memberi pertolongan kepada hambanya selagi mana hambanya itu memberi pertolongan kepada saudaranya. Jadi dianggap dia bantu kita, maka Allah akan bantu kehidupan dia di dunia dan akhirat. Okey. Kemudian dia kata, Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Sesiapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka baginya mendapat pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya. Nah, jadi dia anggap, aku tunjukkan hadis-hadis ni, ya, kemudian kamu beramal dengan hadis ni, jadi Imam Nawawi dia kata dia pun dapat pahala. Ya, berdasarkan hadis ni, betul. Ad-dalil ala syai', ad-dalil ala khair, ya, falahu mislu ajri fa'ilihi. Dalam hadis lain ka fa'ilihi, ya. Jadi kita ni ajar orang buat baik, orang tu buat apa yang kita ajar, kita dapat pahala macam dia buat, macam dia amalkan. Kita ajar orang puasa sunat, kita tak puasa, dia puasa, kita dapat pahala macam dia puasa. Ini yang disebut oleh Imam An-Nawawi, ya. Jadi dia himpunkan hadis ni supaya kita beramal, mudah-mudahan kebaikan tu dapat juga pada dia. Kemudian hadis lain, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. Sesiapa yang mengajak kepada petunjuk, siapa yang ajak orang kepada petunjuk Nabi SAW, dia akan dapat pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, yang demikian itu tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikit pun. Hadis macam ni banyak. Kita ajar orang baca Quran, ya. Orang tu baca Quran, kita guru yang ajar dia pun dapat pahala. Ya, tanpa mengurangkan pahala orang yang baca tu. Kita ajar orang solat, kita ajar orang buat baik, ya, orang tu terus mengamalkan ilmu yang kita ajar, kita dapat pahala tanpa mengurangkan pahala orang tu. Itu maksudnya. Ya, jadi dia menganggap mengarang kitab ni adalah melaksanakan tuntutan hadis-hadis ni. Dan Nabi SAW bersabda kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib, fa wallahi li an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humurin na'am. Demi Allah, sekiranya Allah memberi petunjuk kepada satu orang kerana dakwahmu, ya, tentu hal itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta yang merah. Okey, dia hadis ni dia ketika perang Khaybar. Nabi SAW kata pada Sayyidina Ali, ala rislika ya Ali. Perlahan, wahai Ali, jangan terus pergi masuk ke kubu tu dan bunuh orang Yahudi, jangan. Kalau boleh ajak mereka kepada Islam, ajak mereka mengucap 2 kalimah syahadah. Kalau ada orang yang masuk Islam dengan sebab percakapanmu, wahai Ali, itu lebih baik daripada engkau memiliki unta yang merah. Ya. Humurin na'am dikatakan unta yang warna kulitnya cantik. Ya. Dia keperang-perangan, tapi orang Arab kata humur mana merah. Merah tu mana keperang-perangan, kulitnya cantik. Ya. Biasanya unta yang memiliki sifat ini harganya mahal.
Kalau kita buat bandingan zaman kita ni, unta macam kenderaan lah, macam orang ada kereta, ada lori, ya. Macam kuda tu macam orang ada motosikal hari ni lah, superbike. Jadi kalau kereta pun ada kategori kan. Kereta mahal ni jenis-jenis Ferrari, Lamborghini tu jenis mahal tu, ya. Kalau ada kereta yang harga berjuta-juta itu, kita rasa wah, hebat lah. Kalau sebut unta mungkin orang kata apa, aku bukan nak unta pun. Jadi ini hanya perbandingan. Kalau kau berdakwah, ajak orang kepada Islam, ajak orang kepada kebaikan, kepada petunjuk, dia ikut, ya, dia dapat petunjuk, dia ikut, itu lebih baik daripada kau memiliki kenderaan yang mewah. Hari ini mana lebih baik daripada kau memiliki kereta Porsche, kereta Ferrari, ya, dan sebagainya. Dalam hadis lain dia sebut khairu minad dunya wa ma fiha. Kalau ada orang masuk Islam, orang dapat petunjuk dengan sebab kita bercakap, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi Imam Nawawi dia tumpukan tu. Jadi sampai hari ni berkat kitab beliau dibaca di mana-mana, ya. Di seluruh pelosok dunia orang baca kitab ni. Jadi mudah-mudahan pahalanya mengalir kepada pengarang kitab ini, ya, rahmatullah alaih. Oleh itu saya ingin menghimpunkan sebuah ringkasan hadis-hadis sahih. Jadi Imam Nawawi kata, berdasarkan hadis-hadis yang dibacakan tadi, aku nak kumpulkan hadis-hadis sahih yang mencukupi setiap apa yang semestinya menjadi titian menuju akhirat bagi pemiliknya. Maknanya dia nak bagi panduan pada kita. Kalau kita ni nak kembali kepada Allah Ta'ala, nak kembali ke alam akhirat, ya, ini hadis-hadis yang perlu kita jadikan panduan. Memenuhi adab-adabnya yang batin maupun yang zahir. Ya. Merangkumi targhib. Tarhib. Targhib ni maknanya kita menggalakkan orang buat baik. Tarhib ni kita macam bukan mengancam, kita macam aware, ya, minta orang berhati-hati, ya. Targhib ajak orang buat baik, bukan, targhib maknanya menggalakkan kebaikan. Tarhib ni kita macam memberi ancaman, jangan buat jahat, ya. Jadi hadis-hadis yang dihimpunkan macam itulah. Ada hadis yang menggalakkan kita beramal, banyakkan amal soleh, berzikir apa semua. Ada juga hadis-hadis yang berbentuk ancaman, jangan buat jahat, jangan buat dosa, jangan buat maksiat. Dan berbagai macam adab orang yang menempuh jalan Islam, seperti hadis-hadis zuhud. Hadis-hadis yang dihimpunkan nanti kita akan baca. Hadis zuhud, ya. Kemudian riadah, kejiwaan, penyucian akhlak, kesucian hati dan penawarnya, pemeliharaan anggota badan dan menjauhi segala bentuk penyimpangan dan lain-lain sebagainya yang termasuk matlamat yang ditujui orang-orang yang arif dalam alam dunia ini. Jadi siapa baca hadis-hadis yang dihimpunkan ni, dia akan nampak, ya, dia akan kenal jalan untuk kembali menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak tahu tuan-tuan, perempuan, kita pun akan hanyut dalam kehidupan dunia ini. Ya, jadi mujur pengarang kitab ni dia himpunkan. Kalau kita nak baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, dan kita sunnah nak cari hadis-hadis ni, panjanglah masa dia. Ya. Jadi beliau memudahkan. Ya, kalau belajar kitab hadis tu banyak hadis berulang-ulang, dia pilih hadis-hadis yang penting dia masukkan dalam kitab ni. Kemudian dia kata, saya memiliki komitmen dalam kitab ini untuk tidak, dia kata, aku cuba, ya, dalam kitab ni tidak membawakan hadis-hadis melainkan hadis-hadis yang sahih saja dan perkara-perkara yang jelas dengan menisbahkan kepada kitab-kitab sahih yang masyhur. Jadi aku ambil hadis-hadis ni daripada kitab-kitab diketahuilah, Bukhari, Muslim dan lain-lain. Okey, saya memulakan setiap bab dengan ayat-ayat Quran. Kita akan baca nanti mula-mula sekali kitab yang tentang ikhlas. Jadi dia akan bawa ayat Quran mengenai ikhlas. Sifat ikhlas. Dan saya lengkapkan dengan komentar, penjelasan-penjelasan yang memerlukan baris kalimat dan penjelasan makna yang samar dengan peringatan-peringatan yang sangat berharga. Kalau ada benda-benda yang tak jelas, kata pengarang kita ni, aku akan terangkan maksud, aku akan jelaskan. Okey. Jika saya sebutkan hadis itu muttafaqun alaih, yang dia disebut satu hadis, dia kata muttafaqun alaih. Maksudnya apa? Hadis-hadis itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim.
Saya berharap jika kitab ini telah selesai ditulis supaya menjadi pembimbing bagi setiap orang yang membacanya menuju setiap amal kebajikan dan penghalang daripada setiap amalan kejahatan. Siapa baca-baca hadis ni, hadis-hadis dalam kitab ni, moga dia akan terarah melakukan kebaikan dan dia dapat terhalang daripada melakukan kejahatan dan dosa-dosa yang membinasakan. Dan saya memohon kepada saudara yang mengambil manfaat daripadanya. Okey, siapa yang baca kitab ni, Imam An-Nawawi dia minta, tolonglah doakan saya, ibu bapa saya, guru-guru saya dan orang-orang yang kami cintai serta seluruh kaum muslimin. Hanya kepada Allah saya berharap dan hanya kepadanya saya berserah dan bersandar. Dan cukuplah Allah bagiku, dialah sebaik-baik penolong, tidak ada daya dan upaya melainkan dengan taufik Allah yang maha mulia lagi maha bijaksana. Jadi dia tutupkan kitabnya dengan menyebut itu, wa 'alallahil karim i'timadi wa ilaihi tafwidi wastinadi wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil wala haula wala quwata illa billahil azizil hakim. Wallahu taala a'lam. Insya-Allah dalam kesempatan yang akan datang kita akan mula baca hadis-hadis. Mula bab yang pertama dengan ayat Quran dan bacakan hadis innamal a'malu binniyat. Hadis yang penting pada menyatakan tentang kepentingan niat. Wallahu taala alam. Saya kira sekadar itu saja. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.